Isu hina Tok Guru, Khalid Samad minta maaf. Henti kata Kerajaan Perikatan Nasional pintu belakang titah Sultan Selangor. Kita hanya pertahan Perikatan Nasional sampai PRU15, kata Najib. Tun M nekat mahu selamatkan Bersatu daripada UMNO. Saya dengan ini menarik balik perkataan Presiden PAS sudah tidak center. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad menarik balik kenyataannya mengenai Abdul Hadi Awang dan memohon maaf kepada Presiden PAS itu. Khalid berkata, beliau membuat keputusan tersebut selepas mendapat nasihat daripada Penasihat Umum Amanah Ahmad Awang. Saya dengan ini menarik balik kenyataan yang mengatakan Presiden PAS sudah tidak center dan meminta maaf. Saya tidak berniat untuk membuat serangan peribadi kepada beliau, tetapi pada masa sama, saya tetap mempertahankan hujah saya bahawa PAS bukan model politik Islam. Bagi saya, Ustaz Hadi telah mengkhianati perjuangan sebenar PAS yang ingin dihayati sebagai perjuangan Islam yang bebas perkauman dan bebas penyelewengan apabila beliau sedia bekerjasama dengan UMNO dan menyertai Kerajaan Perikatan Nasional, katanya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang turut disiarkan secara langsung di Facebook Malaysia Deadline. Untuk rekod, Khalid Samad sebelum ini mengakui beliau diserang semasa di Terengganu kerana menyebut Haji Hadi tidak center. Beliau juga mempertahankan kata-katanya dengan berkata beliau menyebut sebegitu kerana Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang itu berbangga Kerajaan Perikatan Nasional masuk melalui bumbung. Dikatakan hina Tok Guru, mereka desak saya minta maaf. Kenapa? Soalnya dalam ciapan di laman Twitter. Menulis lanjut, Khalid yang membuat laporan polis kerana telah berhadapan dengan provokasi selepas berceramah di Terengganu berkata adalah tidak bermaruah masuk ikut bumbung. Beliau merujuk kenyataan Abdul Hadi baru-baru ini yang menidakkan tuduhan pembangkang bahawa runtuhnya Kerajaan Pakatan Harapan adalah disebabkan tindakan UMNO dan PAS bersekongkol dengan sebahagian pemimpin Bersatu dan PKR sehingga terbentuknya Kerajaan Pintu Belakang. Menurut ahli Parlimen Marang itu, tindakan PAS adalah berikutan keputusan Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan Perdana Menteri dan sokongan parti itu terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerana mahu menyelamatkan keadaan. Dalam jawapannya juga, Khalid berkata, bukan semua orang Pantai Timur tidak bertamadun seperti puak-puak yang mengecamnya. Alhamdulillah, kebanyakannya berakhlak mulia, matlamat perjalanan dan program tercapai. InsyaAllah akan ke Terengganu dan Kelantan lagi dengan membawa mesej Islam, rahmat seluruh alam, bukan Islam samsing ala Taliban, katanya. Sebelum ini, Khalid Samad dikatakan dipukul dan diserang ketika berada di Kuala Terengganu. Menerusi Twitter beliau, Khalid berkata, keadaannya okey. Alhamdulillah, setakat ini okey. Budaya politik samsing bawah Perikatan Nasional tambah pada budaya fitnah, khianat dan rompak. Dan dengan bangganya dikatakan, contoh politik Islam untuk diikuti dunia Islam. Dunia Islam dah hancur dengan politik sedemikian. Kita perlu keluar dari budaya hina ini, katanya. Beliau dipukul dipercayai kerana keceluparannya menurut Facebook Pengkalan Cepa News. Difahamkan, Khalid berada di sana bagi menyertai jelajah politik yang turut dikongsikan oleh beliau menerusi FB Live. Susulan kejadian itu, Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara itu membuat laporan di bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahim Maddin ketika dihubungi Esro Awani mengesahkan ahli Parlimen Shah Alam itu tidak dipukul seperti yang didakwa oleh netizen di laman sosial. Pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional bukan melalui pintu belakang ataupun rampasan kuasa titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sebaliknya, titah baginda yang mengikuti rapat Kemelut Politik Negara, Perikatan Nasional telah dibentuk bagi menggantikan Kerajaan Pakatan Harapan. Jelas baginda yang di-Pertuan Agong telah membuat keputusan dengan teliti berdasarkan perlembagaan selepas rundingan dilakukan. Berita sendiri telah mengikuti perkembangan perubahan kuasa tersebut yang telah dilaksanakan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan cukup berhati-hati dan selepas perundingan yang teliti dan terbuka diadakan selaras dengan peruntukan yang terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan. Tomahan berkaitan pembentukan Kerajaan Persekutuan ini sebagai sebuah kerajaan pintu belakang ataupun satu rampasan kuasa adalah tidak bertepatan sama sekali dan ia hendaklah segera dihentikan kerana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah diberi kuasa untuk menggunakan budi bicara baginda sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Undang-Undang Titah Baginda. Baginda bertitah pada istiadat pembukaan persidangan penggal ke-13 Dewan Negeri Selangor ke-14 2020 di Shah Alam.
1 Mac lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah mengangkat sumpah selaku Perdana Menteri Malaysia ke-8 bagi menggantikan Dr. Mahathir Mohamad. Ia susulan keputusan yang di-Pertuan Agong berkenan memilih Muhyiddin sebagai Perdana Menteri selepas mendapat sokongan majoriti anggota Dewan Rakyat. Gemelut politik negara tercetus apabila Bersatu mengumumkan keluar Pakatan Harapan pada 24 Februari lalu dan disusuli dengan keputusan bekas Timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali bersama 10 anggota Parlimen PKR lain bertindak keluar parti. Keputusan itu menyaksikan Mahathir turut melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri sekaligus menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Perikatan Nasional kemudian membentuk kerajaan dengan sokongan Bersatu, UMNO, PAS dan Bebas. Dalam pada itu, Sultan Selangor turut bertitah supaya Kerajaan Negeri Selangor menjalinkan kerjasama erat dengan Kerajaan Pusat meskipun berbeza ideologi politik. Titahnya lagi, baginda tidak mahu perbezaan tampuk pemerintahan dan ideologi politik akan menyebabkan rakyat Selangor terpinggir di dalam arus pembangunan, ekonomi dan sosial. Beta sedar dalam menegakkan pemerintahan berkonsepkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, institusi raja tidak sepatutnya dilihat terlibat secara langsung dengan isu-isu yang berkaitan dengan politik dan seharusnya kekal sebagai sebuah badan yang mengatasi politik atau above politics. Namun demikian, sebagai Sultan di negeri Beta, Beta bertanggungjawab untuk menasihati ahli-ahli yang berhormat sekalian agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak bertanggungjawab yang boleh merugikan rakyat Beta, katanya. Pada akhir titahnya, Sultan Selangor turut menzahirkan penghargaan kepada Angkatan Tentera, pihak polis, bomba serta anggota keselamatan yang telah menjalankan tugas bagi kemakmuran rakyat dan negeri itu. Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional dan bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional ada batasnya. Ramai yang mungkin tak faham bahawa Kerajaan Perikatan Nasional hari ini bukan Kerajaan Muafakat Nasional ataupun Kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu, sokongan kita kepada Kerajaan Perikatan Nasional ada hadnya, kata beliau yang juga MP Pekan pada suatu hantaran di media sosial. Menjelaskan lanjut, bekas Presiden UMNO berkata, hal itu menjadi sebab 3 pemegang jawatan tertinggi partinya tidak ada di dalam barisan Kabinet Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sebab itu Presiden, Timbalan Presiden dan Ketua Pemuda UMNO tidak ada dalam Kabinet Kerajaan hari ini. Kita hanya pertahankan Kerajaan Perikatan Nasional ini sehingga PRU15, katanya lagi. Sebelum ini, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan mempertikaikan komposisi Kabinet Perikatan Nasional berkata, walaupun pelantikan Kabinet adalah budi bicara Muhyiddin selaku Perdana Menteri, adalah jelas UMNO selaku blok ahli parlimen terbesar diketepikan dengan cara yang sangat tidak adil. Keanggotaan Kabinet secara jelas memberikan manfaat yang sangat besar kepada Blok Bersatu dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, katanya dalam satu kenyataan. Bersatu pada masa ini memegang lebih banyak jawatan Kabinet dan Timbalan Menteri berbanding jumlah kerusi Dewan Rakyat dalam gabungan yang terdiri daripada UMNO, PAS dan GPS. Ketika Kabinet diumumkan pada 9 Mac lalu, semua pemimpin dari Kem Azmin yang menyertai Bersatu untuk bersama Kerajaan Perikatan Nasional diberikan jawatan Kabinet. Ini menyebabkan Ketua UMNO bahagian Johor Bahru, Syahrir Samad dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Tajuddin Abdul Rahman serta Azalina Uthman mempertikaikan komposisi berkenaan. Selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO kemarin, Zahid mempertahankan komposisi Kabinet Muhyiddin dengan mengatakan parti itu akan memastikan prinsip semak dan imbang terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri itu. Susulan daripada gerakan yang dinamakan Langkah Sheraton, bekas Timbalan Presiden PKR Azmin bersama 10 anggota parlimen lain keluar parti dan menyertai Bersatu. Perikatan Nasional terbentuk selepas Kem Bersatu, pimpinan Muhyiddin bertindak keluar Pakatan Harapan sehingga mengakibatkan keruntuhan kerajaan pusat. Situasi ini membawa kepada krisis politik yang menyaksikan Dr. Mahathir Mohamad melepaskan jawatan selaku Perdana Menteri ke-7. Pada 1 Mac lalu, Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan membentuk Perikatan Nasional dengan sokongan UMNO, PAS dan GPS. Setakat ini, Perikatan Nasional berjaya merampas Johor, Melaka dan Perak apabila majoriti anggota parlimen menukar sokongannya. Untuk rekod sebelum ini, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dalam kenyataan media yang dikeluarkan pada Khamis selepas mempengerusikan Majlis Kerja Tertinggi atau MKT UMNO menegaskan yang parti itu akan proaktif dalam peranannya sebagai ejen semak dan imbang terhadap kerajaan baru yang memastikan suara dan aspirasi rakyat benar-benar terbela. Sokongan yang diberikan UMNO sehingga terbentuknya kerajaan baru pada 1 Mac lalu adalah semata-mata satu tanggungjawab moral untuk menyelamatkan negara dari krisis politik berterusan. UMNO akan terus memberi sokongan kepada kerajaan baru pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga PRU ke-15 berasaskan beberapa panduan dan berdasarkan kepada aspirasi rakyat.
Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini mengumumkan bahawa mempertahankan jawatan pengerusi bersatu. Dalam kenyataan di Facebook, bekas Perdana Menteri itu merujuk dirinya sebagai ahli nombor 1 bersatu dan berkata langkah berkenaan diambil bagi menyelamatkan partinya. Saya Dr. Mahathir, ahli nombor 1 bersatu dan pengasas parti ini. Saya menawarkan diri saya untuk bertanding sebagai pengerusi untuk selamatkan bersatu yang kini sebahagian pemimpinnya bekerjasama dengan kleptokrat dan UMNO untuk mendirikan kerajaan dari pintu belakang. Sertailah perjuangan kami untuk mengembalikan parti kita ke jalan yang benar, katanya. Kenyataan itu turut disertakan dengan gambar beliau semasa mendaftarkan diri sebagai ahli nombor 1 bersatu. Hari ini Dr. Mahathir menghantar borang pencalonan bagi mempertahankan jawatan tertinggi parti itu melalui Ketua Bahagian Bersatu Selayang Zulkifli Mohamad di Ibu Pejabat Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya. Borang itu diserahkan pada kira-kira jam 1.40 tengah hari. Sementara itu, Muhyiddin Yassin menyerahkan borang pencalonan untuk mempertahankan jawatan Presiden melalui setiausaha politiknya. Perkembangan ini dilihat akan mengakhiri desas-desus yang menyatakan Muhyiddin mungkin bertanding bagi jawatan yang disandang Mahathir. Pergeseran dua pemimpin bersatu itu ekoran langkah Sheraton bulan lalu yang menyaksikan Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri sementara Muhyiddin mengumumkan bersatu keluar Pakatan Harapan. Muhyiddin seterusnya diangkat sebagai Perdana Menteri ke-8 menerajui Kerajaan Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, Barisan Nasional, PAS dan GPS. Muhyiddin sebelum ini juga mendakwa beliau merupakan pemangku jawatan pengerusi bersatu selepas Dr. Mahathir meletakkan jawatan.